Puan Enna dia ada approach saya lah, dia beritahu Dr. Nazir boleh ke tak buat satu sesi untuk guna PowerPoint buat poster. Pada saya tak recommend lah untuk guna PowerPoint untuk buat poster kalau kita tak biasalah dengan grafik semua tu. The best way kalau nak buat poster, kalau kita baru nak start kan, yang ada banyak template tu memang the best Canva lah. PowerPoint tu kalau macam orang tu dah biasa dengan grafik semua, PowerPoint boleh jadi satu software yang sangat bagus lah untuk dia tunjukkan kreativiti dia. Dan saya switch lah, saya beritahu dekat Puan Enna, saya tak nak tunjuk lah cara buat poster sebab Canva tu lagi bagus, lagipun Puan Izrin pun bagi pasal Canva. So saya nak share tips and trick in PowerPoint yang boleh kita gunakan untuk enhance pengajaran kita. Saya percaya ramai dah tahu tips ni, tapi mungkin ada juga yang belum tahu lagi, dia mungkin hidden. Dan tips ni saya garap daripada option-option yang ada daripada Microsoft PowerPoint 360. Maknanya kalau tak guna yang version 360 tu mungkin tak bolehlah nak buat tips ni, trik-trik ni. Ataupun guna yang 2019 pun ada jugalah, dia macam 2019 ni ada lebih kurang lah macam version 360. So macam saya, komputer saya ada 2019, so dia lebih kurang samalah dengan apa yang ada dekat 360. Okay, so kalau siapa-siapa yang belum ada yang Microsoft 360 tu, mungkin ada yang belum sedar, kita Unicell memang boleh download dengan percuma lah untuk software Microsoft Office 360 ni. Okay, hopefully semuanya gunalah sebab free kan, kita boleh install, boleh guna dengan free. Okay, tips ni saya kumpul daripada YouTuber sebenarnya. Okay, contohnya macam Laila Gharani ni, dia YouTuber yang banyak dia post pasal macam mana nak guna PowerPoint, tips-tips PowerPoint, tips-tips Excel dan tips-tips software yang biasa orang guna. Okay, so macam sangat menarik apa yang disampaikan tu, dan rugi kalau kita tak gunalah apa features yang ada dekat dalam PowerPoint ni, sangat rugilah. Memang ramai orang refer dia, memang ramai tengok dia dekat YouTube. Sehingga kan jumlah tontonan pun ramai, subscriber pun ramai. Kalau tengok gaji dia, kalau orang review tengok dia punya YouTube saja, gaji dia 52,000 lah lebih kurang sebulan. Tu dia memang daripada jumlah view daripada Google AdSense lah, maknanya bukan daripada dia jadi duta produk untuk software ke apa, bukan. 52 ni daripada view jumlah yang diterima lah, gaji YouTube dia. So saya ambil daripada apa yang Laila Gharani ini kongsikan lah. Seorang lagi Kevin pun ni banyak juga buat video pasal PowerPoint. So saya tertarik dengan apa yang disampaikan, dan saya rasa benda ni perlu juga disampaikan kepada rakan-rakan yang lain, dan kita cuba guna untuk enhance pengajaran kita lah. Yang ni kalau check dekat Social Blade, gaji dia daripada YouTube dia saja 58,000 lebih kurang sebulan. Okay, ni adalah source lah daripada mana saya dapat tips-tips ni yang saya nak kongsikan. Okay, yang pertama sekali, kalau kita guna PowerPoint 360 ataupun PowerPoint 2019, dia ada satu features yang baru, transition daripada satu slide ke slide yang lain, iaitu morph slide, morph transition. Okay, macam mana benda ni boleh enhance pengajaran kita bila kita tahu guna. Okay, contohnya you all letak dalam satu slide, letak satu bola lah, satu circle. Okay, lepas tu and then you go to next slide, you boleh jadikan shape tu dia berubah bentuk, dari segi size pun boleh. Lepas tu bila you pergi dekat slide seterusnya, dia boleh berubah bentuk jadi bintang ke, jadi bulan ke, dan macam-macam lagi. So benda ni sangat menarik. Saya reverse balik satu shape tu boleh berubah bentuk dengan mudah sekali. Okay, nanti saya akan kongsikan macam mana saya buat benda ni.
Okay, so kalau macam kita lecturer kan, contohnya orang yang mengajar chemistry ke apa ke, genetik ke, dan apa-apa subjek saja yang kalau kita nak bagi tahu, contohnya kita nak bagi tahu molekul ni berubah bila tambah dengan ini jadi benda ni. Okay, so bila tambah molekul ni, reaction ni jadi macam ni pula. Okay, chemistry lah, chemistry, orang yang mengajar chemistry ni advantage lah kalau dia tahu ni features ni. Okay, satu lagi saya nak kongsikan, saya pernah buat lah yang Malaysia punya Malaysia punya peta. Okay, ada Sabah Sarawak dengan Semenanjung, macam mana dia boleh transform jadi kita punya logo FSK. So benda ni pun saya guna animasi morph transition jugalah. Okay, so bukan itu saja transition ni. Transition ni kalau macam kita ada satu gambar yang besar, kita ada gambar yang kecil, contohnya gambar anatomi lah, dan kita nak zoom in, nak tunjuk otak ni macam mana, usus tu macam mana, dan kita boleh buat perkara yang sama, itu kita transformkan image tersebut guna morph supaya dia lebih menjadi besar. Contohnya, sebagai contohnya kan, bila saya move to next slide, okay, saya boleh zoom dekat mana yang saya nak. Okay, contohnya ni otak dan saya boleh labelkan lah itu otak. Sebab kadang-kadang kalau kita tunjuk satu gambar dalam satu slide saja, contohnya orang imaging lah tunjuk gambar tulang kan, nak tunjuk tempat lain pula, tapi tempat lain tu pun dia kecil, kita boleh zoom lah. Okay, next. Kita boleh tunjuk bahagian lengan, ada apa. Okay, boleh fokus dekat bahagian lain, usus. Okay, so kalau yang mengajar anatomi tu menariklah benda ni. Okay, ataupun yang mengajar structure apa-apa ke. Okay, so sebelum saya move kepada next tips zoom pula, yang ni tips yang pertama ni saya nak kongsikan mengenai kita menggunakan morph transition. Okay, sekarang saya nak tunjukkan lah macam mana saya buat benda ni. Clear ke? Saya daripada from time to time saya kena tanyalah audience, takut saya bercakap seorang ke. Clear Dr. Nazif. Dengar. Okay. Okay, ni PowerPoint yang saya baru buka lah. Saya baru buka. So saya buat lah slide. Saya copy lah slide ni. Saya buat 2-3 slide. Okay, satu lagi. Okay, so macam mana kita boleh guna transform. Contohnya tadi saya tunjuk gambar bola kan. Saya insert shape lah. Tadi saya ambil shape. Saya ambil satu shape yang bulat. Okay. Sekejap. Insert. Okay. Lepas tu, bila saya nak highlight lah kononnya image ni kan, ataupun molekul ni, saya copy saja. Lepas tu saya letak dekat slide nombor 2. Saya paste je kat slide nombor 2. Lepas tu saya nak beritahu, nak cerita lebih pasal bola ni lah. Okay, molekul ni ke apa ke. So saya besarkan lah sikit. Kononnya besar, nak highlight lah, nak cerita dengan lebih. Okay. So ni slide pertama, ni slide kedua, slide ketiga sekejap lagi saya tunjukkan. So kita nak buat transform tu, okay, tanpa transform, kalau kita tak letak morph transition tadi, okay, bila saya klik kan, bila saya present, bila klik next, dia akan keluar teruslah macam ni kan. Okay, back and then next. Okay, so animation transition ni berada di sini. Kita klik dulu dekat slide nombor 2 sebab dia kan nak move daripada slide pertama ke slide nombor 2. Klik dekat slide nombor 2 dan pergi dekat transition. Okay, kemudian pergi dekat morph. Okay, klik morph. Okay, dia akan membesar lah. Okay, so bila kita play kan slideshow, bila saya klik, dia akan membesar lah. Okay, lepas tu kita nak jadikan molekul ni konon-kononnya dia jadi bentuk lain pula lah. Okay, insert saja, insert. Kita pergi dekat slide nombor 3 dulu. Okay, slide nombor 3. Lepas tu kita pergi dekat insert, masukkan apa-apa bentuk saja. Contohnya saya nak tukar jadi bentuk ni lah. Okay, dan saya nak tukar
color dia sekali kan. Color dia double click je, double click and then pergi dekat ni lah fill lah. Saya nak tukar dia jadi warna hijau ke. Okay. Okay, dan kita cuba letak transform. Okay. Saya klik dekat slide nombor 3. Okay, klik slide nombor 3 dan saya klik transition, bukan animation ni, transition. Transition dan kita morphkan. Okey, tak comel sangat. Tak jadi. Okey, kenapa tak jadi tu? Tak apa, kita try slideshow dulu. Letak slide yang pertama and then saya slideshow kan. Okey, dan saya klik. Okey, dia transform lah. Dia morph. Dia tukar bentuk dia. Dan bila klik, ni tak jadi. Okey, sebab apa tak jadi? Sebab kita kena bagi nama this one, nama shape this one, nama shape yang ini dan nama shape ni adalah shape yang mempunyai nama yang sama. Kalau nama dia sama, kita boleh, barulah komputer ni faham lah. Baru komputer ni faham. Okay, so saya bagi nama dia, macam nak bagi nama shape ni. Okay, pergi dekat home. Okay, pergi dekat home dan pergi dekat select ni and then selection pane. Selection pane. Okay, nombor 1 ke nombor 2 ni dia boleh pergilah sebab nama dia oval kan. Okay, kalau kita nak tetapkan nama dia supaya dia tak berubah lah, kita letak dia panggil ada coding lah sikit, belajar coding sikit je. Kita letak tanda seru 2 kali. Okay, tanda seru 2 kali dan kita letak apa-apa nama. Okay, contohnya saya letak nama Amir katakan. Amir. Okay, ini nama baru dia. Nama baru bagi shape ni. Okay, macam mana? Coding dia senang je, sikit je. Letak tanda seru 2 kali, lepas tu letak satu nama. Kita bagi nama shape tu. Dia ni panggil acclimation, dia panggil. Okay, saya copy je. Saya copy saja, saya nak bagi nama yang kedua ni pula. Yang ni. Okay, so saya double klik saja kat sini. Okay, saya pun paste nama acclimation Amir. Kalau ada tanda seru macam tu, adalah dia punya coding dia. Dia panggil acclimation. Okay, and then nombor 3 ni, rupa-rupanya nama plug. Patutlah dia tak boleh nak link kan. Dia komputer tak baca dia sebagai satu objek yang sama. So kita bagi nama yang tadilah. Okay, Amir. Bagi contoh. Okay, so bila saya play kan. Okay, saya klik. Okay, dia membesar macam ni. Dia klik. Dia akan berubah bentuk dia, bukan sekadar warna tapi bukan sekadar bentuk tapi warna sekali, dia akan berubah lah. So benda ni nak guna waktu bila semua tu sebenarnya bergantung kepada kreativiti, apa konten pengajaran. Macam kalau yang mengajar DNA tu nak tukar jadi mRNA ke macam mana ke, boleh jadi kreatif lah kat sini ni. Cuma saya kongsikan features yang ada. So daripada situ saya cuba kreatifkan penggunaan dia. Sebab tu saya try main play around lah dengan Sabah Sarawak ni kan, Betul Malaysia ni. Okay, saya bagi nama ni contohnya acclimation A, acclimation B. Okay, lepas tu kedua-duanya akan transform kepada dua bahagian love tadi. So nampak macam kita sayang FSK, sayang Malaysia. Gitu. Okay, boleh? Sebelum saya move kepada yang tadi, yang ni, this one, kita ada satu gambar, kita nak zoom dan kita nak labelkan, nak cerita kat budak-budak, kat student. Okay, zoom. Okay, ni bahagian lengan. Okay, sebelum saya tunjuk yang ni, ada apa-apa persoalan ke? Clear? Ke laju sangat? Boleh bagi feedback? Clear. Okay. Okay. Clear. Okay, comel. Clear. Siapa tu? Amir? Aiman kot? Okay. Saya tunjuk yang seterusnya. Yang ni mungkin ramai yang berminat nak gunalah. Sebab kita kan ada satu gambar, kita nak label kat mana A, kat mana B, kat mana C. Okay, so saya buang balik ni. Okay. Okay, kita kena insert satu picture lah. Okay, saya kena insert satu picture.
Contohnya kita ada gambar yang resolusinya besar lah. Contohnya saya ambil gambar ni. Gambar yang contoh tadi kan. Saya copy dan terus boleh masuk dekat sini lah, dekat slide ni. Okay, paste je. Ataupun kalau biasa orang guna insert kan. Insert picture from device. Jauh sikit lah. Saya lagi suka, saya buka folder ni. Tahu dia dekat mana. Okay, copy. Dan pergi dekat slide tu, kita pun paste. Okay. Okay, so kita tukarlah background ni, bagi background samalah. Ni background untuk slide tu saya buat warna hitam juga. Okay, saya buat warna hitam juga. Okay, yang ni pun samalah, saya hitamkan jugalah. New slide. Hitamkan juga. Okay, so view. Okay, so daripada slide pertama ni, saya kecilkan sikit. Okay, slide pertama ni, okay, menunjukkan sebahagian almost keseluruhan gambar tu lah. Okay, so saya copy gambar ni, saya pun letak dekat slide nombor 2. Saya paste kan. Okay, so untuk yang sini, saya besarkan lah. Saya besarkan, contohnya saya nak besarkan bahagian bahu katakan kan. Saya nak cerita bahu ni muscular skeletal dia macam mana kan. Okay, so kita boleh adjust di sini. Kita boleh adjust dekat dalam slide dan kita boleh tengok dia punya preview dia dekat sebelah kiri. Inilah preview dia macam ni. Okay, kecilkan sikit. Kalau you nak adjust lagi, misalkan okay, nak bahagian bahu kan, bahagian bahu yang sadar ni. Okay, so kita boleh nampak previewnya di sini. Besarkan sikit preview. Okay, preview kat sini. Okay, kemudian kita nak fokus bahagian usus. Bahagian usus. Copy je gambar ni, pergi dekat slide nombor 3, paste, okay, dan naikkan sikit. Kita naikkan sikit dan mata kita boleh tengok dekat sinilah, dekat bahagian list of slide tu lah, thumbnail kan, dipanggil thumbnail kan. Okay, kita tarik sampai kita nampaklah bahagian usus tu kan. Besarkan lagi, nak besarkan lagi pun boleh. Okay, nak fokus pelajar nak tahu kat mana kolon yang kecil, usus kecil, usus besar kan. Okay, so saya naikkan. Okay, kemudian yang last sekali, kita nak kembali semula kepada gambar yang asal. Okay, so copy je slide nombor 1. Copy slide nombor 1, saya pastekan dekat sini. Sekejap. Paste pakai ni lah. Paste guna yang ni. Dia keep source formatting sebab kita dah buat background dia warna hitam tadi kan, dia akan simpan lah background hitam tu juga. Okay, kalau kita tak letak transition tu, okay, saya preview tanpa transition, morph transition tu. Okay, bila kita klik, okay, slide pertama saya tekan, dia dah ni dah. Dia dah bawa sekali animasi tadi. Okay, kat sini sebenarnya transition ni, dia dah tekan morph dah sebab saya copy gambar ni daripada saya buat atas slide yang yang ada bulat shape tadi kan. So sepatutnya macam ni. Sepatutnya dia akan jadi tekan klik dekat nombor 1, lepas tu saya select semua. Kini saya select semua. Okay, none. Okay, bila saya preview, okay, ni gambar slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide yang terakhir. So tak nampaklah apa-apa dia punya transition, morph transition. So bila kita nak guna morph transition, mula-mula klik dekat slide nombor 2, sebab morph transition tu berlaku daripada nombor 1 ke nombor 2. So nombor 2 tu kena letak transition morph tadi. Okay, klik slide nombor 2 dan tekan morph. Okay, klik slide nombor 3.
dan tekan morph. Okey, nombor 4 tekan morph. Okey, so bila saya play keseluruhan nombor 1, slide nombor 1, saya tekan, dia akan zoom lah gambar tu. Tapi dengan syarat gambar kita guna tu gambar dia resolusi dah besar, tinggi lah, supaya bila kita zoom dia tak nak nampak gambar tu pecah. Tak cantik lah kalau gambar tu pecah. Okay, next. Okay. So tadi kita boleh buat label kan? Boleh buat label, insert apa-apa yang sesuai dekat bahagian shape. Contohnya kita boleh ambil call out ni. Yang ni. Contohnya, okay, bukan kat sini. Slide nombor 2 kan? Slide nombor 2, kita bagi tahu. Okay. Tarik ni, ni bahu katakan. BAHU, bahu. Besarkan sikit. Oh. Okay. Okay, untuk slide yang nombor 3 tu, kita janganlah, kita boleh copy je lah. Ambil je bahu ni, copy. Okay, letak dekat sini. Kat slide nombor 3, pastekan. Katakan kita nak cerita pasal usus, ni usus. Tarik je, boleh copy and paste sahaja. Usus. Okay, saya cuba playkan. Letak dekat slide nombor 1. Dan bila kita playkan, dia zoom dan keluarlah bahu tu. Okay, dan keluar usus. Okay, so tu adalah yang pertama sekali. Tips yang pertama mengenai morph transition. Morph transition. Okay, boleh saya move kepada tips yang kedua? Okay, ke nak tanya dulu ke yang pertama? Tak ada kan? Clear kan? Ke saya cakap seorang ni? Okey, teruskan. Hujan. Teruskan. Teruskan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, yang nombor 2. Okey, yang nombor 2 ni ialah teknik zoom. Teknik zoom. Biasanya features ni kalau orang yang biasa guna Prezi, dia tahulah ni kita ada banyak slide dan kita boleh zoom dekat satu gambar yang besar, kita boleh zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Yang tu features ada pada Prezi lah. Aiman dia biasa guna Prezi kan. Dan dalam PowerPoint ni pun ada features yang sama. Okay, sebagai contohnya, okay, next saya tunjukkan. Contohnya kita nak present result katakan, kita nak present result of the study. Kita ada banyak graf lah, macam-macam graf. So, yang gambar pertama, graf bar ni, bila saya klik, dia akan bawa ke slide yang ada gambar ni lah. Okay, ni sebenarnya slide yang berbeza lah. Okay, bila saya klik balik atas gambar ni, dia akan pergi balik dekat tempat yang tadi. So, bila klik kat sini, so bla 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 cerita result dia. So dah siap. Okay, klik balik atas picture ni, dia akan pergi balik dekat main menu tadilah, dan klik yang ni pula. So kita boleh ceritakan. So kebaikannya bila zoom ni kita boleh tahulah presentation kita tu berada di mana sekarang. Okay, berada di mana sekarang. So saya cuba tunjukkan macam mana nak guna teknik zoom. Dia macam Prezi juga. Prezi tu kita boleh buat online kan. Gaya dia macam Prezi jugalah. So features tu pun ada dekat PowerPoint dah sekarang. So dah ramai lah orang tak berminat dengan Prezi mungkin. Okay, so caranya, okay, kita kena sediakan dulu lah slide-slide ini. Slide-slide ni perlu disediakan lah. Okay, so saya copy dulu. Saya letak dekat slide lain lah. Kat sini Okay, paste. Okay, so kita ada slide. Kita ada 3 slide. Tunjukkan dia punya menu utamanya di mana kan. Okay, ni menu utama. Seterusnya kita my result kat sini, page ni.
Okay. Ni kalau macam nak Viva ke apa ke kan, kalau kita nak present proposal ke apa ni, baguslah kalau kita boleh tunjukkan apa ni, konten kita nak present tu apa, orang akan sentiasa tahu, oh sekarang ni bahagian ni di present, sekarang ni bahagian ni. Okay, saya boldkan sikit. Okay, so cara dia, slide nombor 1 ni maksudnya slide yang ada semua gambar-gambar kecil tu lah. Okay, cara nak buat dia, mula-mula kita pergi insert, bahagian insert. Lepas tu kita pergi dekat zoom, cari perkataan zoom. This one. Okay, kita nak zoom slide, kita nak buat slide zoom. Okay, klik. So, akan keluar box ni dan kita boleh pilih lah slide yang mana yang kita nak zoomkan. So automatik akan keluar lah semua slide yang ada dalam PowerPoint kita. Kita pilih yang ini, yang ni lah. Okay, insert. Okay, dia akan keluar dalam bentuk picture. Dia akan keluar dalam bentuk picture macam ni. Okay, and then kita boleh adjust lah picture ni, nak bagi ada border ke, bagi cantik sikit kan. So nak bagi ada border dekat home kan. Okay, kat sini outline. Kita letak outline sikit. This one nak bagi dia shadow ke. Okay, ni bergantung kepada grafik lah. Tu ambil masa sikit lah kalau nak bagi cantik. Okay, this one kita bagi besar. Contohnya macam tu. Okay, bagi ada okay, terpulang lah nak susun macam mana. Okay, kemudian kita pun klik lah dekat kita berada di slide pertama kan, merupakan menu lah, menu untuk kita pergi ke slide yang lain-lain. So bila dah letak semua gambar ni, kita pergi dekat, okay, bila kita kena klik dulu atas salah satu gambar, ni button ni sebenarnya, jadi button dah. So kita pergi dekat zoom. Bila kita klik ni, akan keluar menu zoom. Okay. Tekan zoom dan kita boleh, lepas kita pergi ke slide yang ni, kita nak return, katakan kita nak return balik ke slide nombor 1. Okay, boleh klik ni. Ni kat sini. Return to zoom. Okay. Kemudian kita pergi dekat yang ni pula. Bila kita klik dia, kita nak return to zoom. Okay, this one, return to zoom. Okay, so kita cuba buat slideshow, kita tengok hasil result dia macam mana. Okay, klik. Okay, bila saya klik di sini, dia akan bawa kita ke slide yang ada gambar ni lah. Okay, klik balik. And then klik sini. Okay, klik sini. Okay. Apabila kita membuat perubahan lah kepada slide ni kan, katakan slide nombor 2 ni, saya buat perubahan perkataan ke ataupun warna kat sini ke, saya katakan saya ubahkan warna ni jadi warna ni jadi warna grey, warna kuning katakan. Bila saya ubah di slide nombor 2, dekat slide nombor 1 ni, dia akan ikut automatically, dia live lah, dia live. Apa-apa sahaja perubahan yang kita buat dekat slide nombor 2, nombor 3, nombor 4, dia akan appear di sini. Tak adalah kita nak edit kat sini kan. Dia dah jadi live button untuk kita lah, untuk pergi ke slide-slide yang seterusnya. Okay, dia baguslah untuk kita menerangkan, nak bagi audience aware di manakah presentation itu berada sekarang. Okay, dia tahu menu tu apa, dalam sub menu tu apa. Okay, boleh ya, pasal zoom dia macam Prezi lah juga. Okay, tu nombor 2. Alamak. Baru nombor 2 ni, banyak lagi tips nak cerita. Okay, kita sampai berapa Puan Anna? Itulah tadi kita mula dalam 3 pula. Saya ada banyak lagi, tapi saya simpan lah dulu. Mungkin kalau nak tahu, mungkin saya boleh recordkan je lah, sebab mungkin ada yang dah nak balikkan semua kan. Saya ada 9 tips sebenarnya yang sangat menarik lah kalau nak tahu, tapi saya akan stop sampai nombor 3.
Nombor 3. Okey. Okey. Boleh Saya rasanya boleh. okey. Ramai nak tahu tu doktor? Ha? Ramai nak tahu tu sebenarnya. Saya boleh buat macam ni lah. Kalau interested, saya boleh buat recording. Saya ngajar. Lepas tu kita bagi link je lah. So saya akan stop dekat nombor 3 sajalah. Saya stop sampai nombor 3 sekejap lagi. Cuma saya nak beritahu lah apa tips-tips yang lain yang ada sebenarnya. Nombor 4. Nombor 4 sangat best sebenarnya. Ada get add in. Dia macam plugin. PowerPoint ni dia sebenarnya dia boleh top up dengan plugin-plugin yang lain. Yang kita boleh menyebabkan PowerPoint ni kita jadi macam lebih canggih. Dia software tu tak ada pun dekat dalam PowerPoint, tapi bila kita letak plugin-plugin tu dia akan menjadi lebih powerful lah. Okay. Lepas tu nombor 5 tu pasal pointer, option pointer. Lepas tu pasal ada beberapa key yang menarik yang kita boleh enhance kita punya presentation. Lepas tu merge shape, eyedropper, cropping image ni ada tak apa, cropping image ni bukan crop yang biasa saja. Bukan crop yang ni saja sebenarnya. Ni semua orang tahu kan, tapi ada satu lagi ciri istimewa lah yang kita boleh hasilkan poster ke, nak buat poster menarik ke dengan menggunakan teknik cropping ni. So saya akan berakhir sehingga yang screen recording sajalah. Okay, screen recording. Screen recording setengah orang guna Tube Catcher tu kan. Ada guna Tube Catcher, ada guna beberapa software yang kena install untuk buat screen recorder. Tapi sebenarnya dalam PowerPoint ni pun dah ada untuk kita recordkan screen. Bukan screen PowerPoint kita saja yang kita boleh record, tapi kalau kita pergi dekat kita punya desktop, kita buka software ke apa ke, kita nak ngajar cara guna software tu, nak design molekul ke apa ke, so kita boleh record screen kita guna PowerPoint. Okay, so saya tunjuk yang nombor 3 ni lah. Yang nombor 3, kita pergi dekat sekejap saya nak record screen saya nak record apa yang saya ngajar kat sini. Okay, mula-mula apa yang kita nak buat bila kita nak record screen kita kena buat satu slide khas lah. Insert new slide. Okay, pastikan kita ada satu slide yang kosong macam ni. Okay, kita klik dekat, contohnya saya letak dekat slide nombor 21. Kita khaskan untuk kita letakkan kita punya recorded video kat sini. Okay, klik slide 21 ni and then pergi dekat insert. Okay, pergi dekat insert. Kemudian pergi dekat screen recording. Screen recording. So, dia akan pergi ke desktop kita. Dan ada button lah ke atas ni. Ada button ke atas ni. Okay, masa kita nak record kita punya screen, adakah kita nak record sekali dengan kita punya cursor ataupun pointer? Kalau kita nak ada sekali kita punya cursor, kita kena pastikan kita klik button ni. Button ni dia kena jadi warna grey, maknanya dia aktif lah. Dan kita nak record juga kita punya suara kan. Okay, suara kita nak, cursor ni pun kita nak juga. Dan kita kena pilih kawasan mana yang kita nak record. Kawasan bahagian belah kanan saja ke, belah kiri saja ke, ataupun keseluruhan screen kita ke. Okay, biasanya orang akan record keseluruhan screen, kebiasaannya lah. So kita nak record, kita nak decide bahagian mana, kita kena select area, klik dan kita pilih. Ni nampakkan cursor saya ni kan. Kita pilih kat ujung sebelah atas kiri kan. Ada kat sini ni saya punya cursor ni jadi bentuk tambah ni. So saya pun klik, saya drag bahagian mana yang saya nak record. Okay, saya akan pilih keseluruhan lah. Yang warna cerah tu maknanya tempat yang saya pilih sampai sini. Okay, so saya dah decide dah kawasan mana dan kita mula untuk record. Tekan button merah ni, tekan record. Dan angka 3, 2, 1. Okay, sekarang dah record. Okay, Assalamualaikum. Saya nak ngajar software katakan. Okay, bukalah software tu. Contohnya, okay, saya buka software molekular ni. Okay.
Okay, design lah konon-kononnya. Molekul apa. Okay, apa. Okay, so macam ni anak sekalian kita record kan. Okay, lepas dah siap, kita tutup lah kita punya software ni. Okay, so kita nak, sekarang ni tengah record lagi. Saya tengah record lagi. So kita nak tutup button record tu macam mana. Button dia berada di mana. Cursor ni you all naikkan ke atas. Naikkan ke atas, baru dia keluar. Kalau turun bawah, dia naik balik lah button untuk kita punya control recording ni. So naikkan. So kita boleh tekan yang ni. Stop. Bila kita tekan stop, automatically video yang kita tengah record, saya sekarang tak tekan lagi. Bila saya tekan butang record ni, automatically dia akan berada dalam slide nombor 21 tadi. Okay. Saya cuba klik. Okay. So kalau rakan-rakan perasan, okay, sebelah kiri ni kan ada slide. Okay, slide ni automatically dah ada dah. Kita punya video ni sebenarnya bukan gambar, ni video. Ni adalah video. Okay. So video ni saya boleh preview walaupun bukan dalam bentuk slideshow. Saya boleh klik kat sini. Ni button dia. Okay, sekarang dah record. Okay, Assalamualaikum. Saya nak ngajar software katakan. Okay, bukalah software tu. Contohnya okay, saya buka software molekular ni. Okay. Okay, design lah konon-kononnya. Molekul ke apa. Okay, dapat. Okay. So, macam ni anak-anak sekalian, ni tengah record kan. Okay, lepas dah siap, kita tutup lah kita punya software ni. Okay, so kita nak, sekarang ni tengah merecord lagi. Saya tengah record lagi. So, kita nak tutup button record tu macam mana. Button dia berada di mana. Cursor ni, you all naikkan ke atas. Okay, sebentar tadi adalah suara saya, bukan suara live saya, tapi suara yang saya buat recording tadi. So, bila kita nak ngajar kan, contohnya kita dah record, kita nak ngajar guna certain software tu, bolehlah tunjuk terus dekat slideshow, buat slideshow, okay, tekan slideshow. Okay, gambar yang ada ni, yang ada di depan tuan-puan ni, bukan gambar saya punya desktop ni, ini adalah video. Bila saya tekan ni button ni kan, button video ni, nanti suara saya recording tadi akan keluar lah. Okay, sekarang dah record. Okay, Assalamualaikum. Saya nak ngajar software katakan. Okay, bukalah software tu. Okay. Okay. So, video ni berada dah import masuk siap-siap dalam kita punya PowerPoint. Duduk dekat dalam slide nombor 21. Dan dia bukan berada di dalam folder mana-mana lah. Okay. So kita nak save, katakan kita nak save, kita nak upload kat YouTube ke video ni video ni. Okay. Video ni kita boleh resize lah. Resize macam ni, letak sini. Lepas tu bila kita buat slideshow kan, kita bolehlah tulis nota ke apa kat sini dan kita pun nak play. Okay, sekarang dah record. Okay, Assalamualaikum. Okay. So kita boleh resize lah benda ni. Tadi saya nak tunjukkan macam mana saya nak savekan lah. File ni kita boleh savekan, right click, okay, and then format video, format video ke, right click, okay, save media as, okay, dia akan dalam bentuk MP4, so saya letak dekat desktop saya, okay, testing video, okay, testing video, tekan save. Dan dia akan berada di sini lah. Okay, size dia 45.2 MB. Walaupun dalam tempoh 1 minit 45.2 MB. So menunjukkan kualiti video ni, bila saya buka kat sini akan guna kita punya media player kita lah. Contohnya saya guna ni. Okay, Assalamualaikum. Saya nak ngajar software katakan. Okay, bukalah software tu. Contohnya okay. So itu sahaja perkongsian. Kita ada tip nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Ada 6 tips lagi. Tapi sebab kita dah langkau masa. Mungkin doktor boleh tambah yang satu lagi kot. Sebab sekarang baru 4.36 macam tu. Sebab lagi pun semua nak balik ni macam Kak Izzu cakap ni macam 5.30 baru balik. Okay, sebelum tu Kok ada nak tanya soalan ke yang tip nombor 1 sampai tip nombor
Tip nombor 3. Saya baru cerita pasal 3 tip saja. Adakah nak tanya dulu tips-tips ni, tip and trick? Tak, saya nak baca chatting box kot ada apa-apa kat situ kan. Padu, amazing. Dia tak start buat lagi, tanya nanti dah Dia buat kalau dulu, hands cepat on dia. je banyak soalan. Dr. Nazif, bila kita buat yang apa benda tadi yang kita buat screen tu kan, yang kita apa benda screen recording tu, astagfirullahalazim. Screen recording tu kan, kalau kita integrate sekali dengan sound boleh ke? Dia memang Supaya suara kita. Yalah, dia akan record sound lah sebab tadi kan macam bila saya record tadi kan, saya boleh pilih nak record audio sekali ke, nak record cursor sekali ke. Kalau perasan so tadi lah kalau button. kat audio tu bukan kita punya, kita bercakap punya audio ke, kalau kita ada audio luaran? Luaran tu I mean kita nak pasang, kita cakap ada background music ke? Oh, Kan tak? saya tak pasti. Saya tak pernah cuba. Saya tak pernah cuba. Mungkin saya cuba. Apa ni doktor cuba tunjuk kita lah. Boleh. Masa Izrin, masa saya buat suara saya buka media player, saya buka lagu nasyid kan. Masuk ke tak sekali masa macam tu. Oh, saya tak pasti Pak Izrin. Ataupun kita dah ada lagu tu dekat dalam kita punya PC, that means kita masukkan lah sekali. Boleh tak? Nak tahu nak buat dramatic punya presentation kan? Menarik juga kalau boleh tu kan, tapi saya tak bacalah. Setakat ni suara tu memang ada, cuma mungkin Amir mungkin pernah guna kot. Macam mana Amir? Amir biasa guna kan? Tak ada dah. Amir hilang. Buat kopi kah? Okay. Tak apalah, nanti kita cubalah. Okay, ada lagi nak tanya ke? Tips pertama sampai tips yang ketiga barulah sempat cerita. Dia sebenarnya baru kita tengok tutorial macam ni, best kalau kita tengok yang dah recorded sebenarnya. Kita boleh tarik balik slider tu kan, nak tengok balik dia cerita apa. Tu lagi syok lah belajar kalau macam tu. Kalau live ni bestnya boleh tanya soalan lah, dia interaction, communication dua hala kan. Okay. Itulah, tak ada apa-apa kan? Doktor boleh continue kot. Boleh continue ke? Takut ada nak ambil anak ke apa ke? Tak ada lah. Sebelum pukul 5 boleh. Tu waktu Anak-anak ada kat rumah kan? waktu kerja lagi ni. Okay, boleh saya sambung Okay. Tapi rasa tak sempat kot semua, tapi saya pergi yang mana sempat je lah. Okay. Boleh. Okay, yang ni pasal get add in ni. Okay, get add in ni dia macam plugin. Plugin ni. Satu features yang boleh ditambah masuk dalam kita punya point supaya PowerPoint kita boleh lebih powerful. Okay, kat mana benda ni berada? Okay, saya buat satu slide yang baru kat sini, slide nombor 23 ni kan. Ni remove dulu. Okay, slide nombor 23. Pergi dekat insert. Pergi dekat button get add-ins. This one. Get add-in. Klik sini. Okay. Plugin ni macam satu software yang ditambah lah dalam software yang sedia ada. Okay. So kat sini dia ada sangat banyak. Sangat banyak nak masukkan. Saya pun tak biasalah guna benda-benda ni. Tapi saya boleh tunjuklah antara tips yang ditunjukkan oleh YouTuber. Bila kita mengajar, kita bagi ceramah motivasi ke kan, kita nak break sekejap dalam satu dewan katakan, kita nak break, okay, semua boleh break, boleh minum air teh, minum kopi, tapi dalam dewan tu juga. Lepas tu kita pun nak tunjuklah masa break tu berapa lama dan semua orang boleh nampak lah jam tu bergerak lah, macam tu. Okay, kita boleh masukkan timer lah. Okay, masukkan timer, search.
Sebab dia ada banyak features kita boleh explore yang ni. Kita boleh explore lah. Okay, break time ni. Ada yang kena bayar, ada yang banyak yang free sebenarnya. Banyak yang free. Kalau macam contoh ini kan, may require additional purchase. Itu kena bayar lah kalau nak dapatkan plugin ni. Okay, kita guna ni break time. Break time saya add. Okay, baca sikit dia punya term condition. Continue. Okay, so kita boleh set lah. Sekarang kita bagi rehat, okay, anak-anak sekalian dalam dewan tu kan, kita bagi rehat 10 minit. So kita nak tunjuk jam tu ada kat situ. Tu je sebenarnya. Lepas tu kita boleh pilih lah, ni gambar lah sebenarnya kalau kita nak T kan, T break katakan. Keluarlah gambar teh ni. Okay, keluar gambar teh. Okay, tu saya dah tekan start tadi. Okay, reset balik. Okay, reset. Okay, saya buat slideshow. Okay, contohnya sebelum ni saya dekat slide lain kan, saya mengajar bla 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 dalam dewan tu. Okay, mengajar, lepas tu dah sampai dekat rehat kan. Saya nak bagi rehat 10 minit saja. Okay, semua orang boleh pergi makan, ambil makanan, tapi stay dekat dalam dewan ni juga. Lepas tu saya pun nak mulakan masa, tekan start. Dia akan countdown lah. Dia akan countdown. So kita pun boleh rehat sekejap. Kita beritahu lah berapa lama kita rehat. Okay, ni break timer lah. Dan kita boleh set juga masa bunyi ring-ring ke, bunyi loceng ke bila dah cukup masa. Okay. So dia akan still counting walaupun kita bukan slideshow. Kita kena, button ni sentiasa aktif di sini lah. Kita boleh reset dan boleh start. Bila kita dalam dewan tu, kita kena tekan ni lah supaya besar kan. Dan kita pun mula countdown supaya orang tahu masa tu berjalan. Okay, bukan ni sajalah. Sebenarnya, okay, nak remove balik macam mana? Okay. Yang ni get in tu dia terlalu banyak. Dan kita boleh search. Ada education, ada Kahoot. Dia macam Kahoot pun ada. Contohnya saya pergi kat education kan. Jadi saya tak biasalah guna benda-benda ni. Nak buat poll ke, okay. Nak buat Mentimeter. Mentimeter tu famous juga, dia macam Kahoot lah juga. Macam kita bagi quiz ke dan semua orang guna phone masing-masing, dia boleh appear dekat kita punya slide. Okay. Mentimeter ni kena beli, tapi kalau tak nak beli pun boleh, tapi kita boleh guna, ada limited dia punya features dia lah. Okay. So nombor 4, yang tu saya tunjuk satu je lah contoh plugin. Kalau ada masa nanti saya cuba explore apa lagi yang best ada kat situ. So kita boleh kongsikan lah dari masa ke semasa. Okay. Dia bagus lah kalau benda kat situ tu kita boleh guna untuk interaktif dengan student, dengan audience. Macam Kahoot semua tu dia semua built in ada dekat dalam kita punya PowerPoint. Menyebabkan kita tak perlulah nak keluar daripada PowerPoint pergi dekat tempat lain kan. Semuanya ada kat situ. Semuanya integrated dalam slide kita. Okay, pointer option ni semua benda ni adalah common lah. Kebanyakannya tahulah. Okay, tapi mungkin juga ada yang belum tahu pasal pointer option ni kan. So this is very basic lah. Kita sebagai pensyarah akademik punya team ni perlu tahulah guna pointer. Okay, sebab bila saya cerita dekat abang saya yang buat PDPR kan, saya ceritalah kenapa tak guna pointer. Dia record dia punya pengajaran. Cakap pointer, apa pointer? Lepas tu bila saya cakap right click semua ada keluar laser semua tu, cakap oh maknanya adalah juga walaupun orang biasa guna PowerPoint, ada juga yang tak tahulah. So macam mana nak dapatkan pointer ni, kita cuma right click saja. Okay, kita right click dan ada pointer option, ada laser lah kat sini. Kalau kita guna cursor tadi pun boleh juga, arrow tadi kan. Cuma arrow tu sebab dia warna putih, background warna putih tak nampak sangat. So nak tunjuk apa-apa, better lah kita guna pointer. Okay, apa lagi yang ada dekat pointer option, saya right click lagi. Okay, pointer option, kita ada pen, nak bulatkan. Okay, nak tukar warna pen, right click sekali lagi, pergi dekat pointer, ink color. Okay, kebanyakannya dah tahulah benda ni. Cuma mungkin ada yang
tak tahu lagi, kita bolehlah cerita kan benda ni. Sangat membantu, sangat membantu kita punya proses pengajaran dan pembelajaran pelajar lah. Apa lagi yang ada? Pointer option, highlighter. Sangat senang kita nak tunjukkan benda-benda penting lah. Contohnya, saya nak highlight, this one, this is stable. Okay, more stable lah, single stranded lah. Kita nak highlight. Okay. So bila kita nak remainkan benda ni di sini, di atas nota kita keluar, exit. Okay, dia nak tanya, kita nak simpan ke nak discard? Kita keep. Kita keep. Maknanya dia masih ada di sinilah apa yang kita conteng ni kan. Okay. Kita keep dan kita boleh tekan button save lah. File, save. Kalau kita save maksudnya benda-benda kita conteng ni ada, remain akan berada di sini. Okay. Apa lagi option pointer? Pointer option ni right click. Ni je lah. Ni line command yang biasa orang guna. Okay. Boleh? Pointer option ni common kan? Tapi kalau tak biasa guna, walaupun tahu tak biasa guna, kita tak guna sangat untuk student kita, mungkin dia akan memboringkan lah juga situasi dalam pengajaran tu. Pelajar yang mendengar ke, kalau macam pensyarah menconteng-conteng, tu adalah sangat-sangat lebih bagus lah. Dia lebih berkesan lah proses pengajaran tu. Kalau siapa-siapa yang dah tahu tapi tak nak guna sangat. So saya cadangkan mungkin boleh cuba-cuba guna. Saya percayalah dia boleh meningkatkan kita punya engagement lah dengan pelajar. Okay. So yang nombor 6, ada beberapa key yang kita boleh guna masa kita buat slideshow macam ni. Saya tengah slideshow sekarang ni. Okay. Kalau kita tekan B, kat keyboard apa yang berlaku, saya tekan B sekarang. Dia jadi kosong lah, blackout lah. Dia black. Okay. Kalau tekan balik button B ni, keluar balik. So fungsi dia, kalau macam kita ngajar-ngajar kan, lepas tu kita tanya soalan kat student, lepas tu jawapannya ada dekat slide tapi kita tak nak tunjuk kat student tu, kita nak dia menjawab sendiri. So tak payahlah nak tekan button escape, tak payah nak keluar daripada PowerPoint, nak minimizekan, tak perlulah, kita cuma tekan je B, akan keluarlah macam ni. So student pun tak tahulah apa yang kita tunjukkan. Nak slideshow kan balik, tekan B balik. Tu kalau nak color hitam lah, B for black. Kalau kita nak warna putih, tekan W. Tekan W jadi W for putih. Okay. Kalau tekan G, okay, tekan G apa yang berlaku? Saya tekan G sekarang. Okay, dia akan nampak keseluruhan slide kita lah. Kita boleh scroll up, scroll down dan dia akan tunjukkan semua. Senang kita nak beralih slide, kita nak jump slide. Katakan saya nak pergi balik dekat Kevin tadi kan. Klik Kevin, dia akan pergi slide Kevin tadi balik. Okay, and then kita nak jump ke slide lain, tekan G dan pergilah ke usus pula. Okay, so kalau tekan next, dia akan pergi next slide lah. Okay. Okay, dia nampak lebih profesional lah. Kalau kita nak pergi ke slide yang lain, kita guna key G tu, nampak profesional lah sikit. Berbanding kita keluar macam ni. Kita keluar tekan escape kan. Lepas tu scroll naik atas, scroll ke bawah. Sebab ni kan dalam satu line kan. Dia naik atas, naik ke atas, turun ke bawah ni kan. Okay, lagi senang nak nampak kalau kita tekan G. Kena slideshow dulu. Slideshow dulu. Kita tekan G. Boleh nampak. Senanglah nak cari sebab dia dalam dia utilize gambar-gambar ni dekat dalam skrin kita. Okay. Okay, yang nombor 6 pasal key, keyboard key, certain key yang boleh kita tekan semasa berlangsungnya slideshow tu. Okay, BWG lah. Okay, nombor 7 pasal merge shape. Sekejap eyedropper, copy image. Okay, yang merge shape ni dia panjang sikit sebenarnya. Dia panjang sikit. Saya tak nak cerita lah sekarang, saya nak buat recording lah merge shape ni. Merge shape ni
kalau kita tahu pasal merge shape ni kan, kita boleh buat banyak benda-benda lain dari segi grafik, dari segi animasi yang lebih menarik lah. Macam logo apa ni? Logo FSK ni kan. Macam logo FK bentuk love ni. Yang ni yang dihasilkan oleh Puan Izrin kan. Asalnya resolusi yang saya dapat tu dia kurang lah bila kita besarkan gambar yang asal dia akan jadi pecah. Dia panggil pixelated lah. Sebab dia dalam bentuk JPEG ataupun bentuk PNG. Tu kelemahan bentuk JPEG ataupun PNG ni, bila kita besarkan dia akan jadi pecah. Ada satu lagi version image, format image yang bila kita besarkan macam mana pun dia tak akan pecah. Tu dalam bentuk format .svg. .svg, S stand for scalable, boleh diskalakan, scalable, S, V vector, G graphic, SVG. So saya ambil image yang Puan Izrin, yang pemenang itu, yang ni saya cuba redraw balik lah bentuk love tu, dan saya gunakan PowerPoint untuk kita hasilkan dalam bentuk SVG. Sekarang ni yang ada ni bentuk SVG. Kalau you all perasan dekat dalam website kita, dekat website FSK, tempat yang boleh download image logo ni kan, button untuk you all download tu ada 3 jenis kita letak kan. Ada satu yang warna putih tulisan dia, satu lagi warna hitam. Yang satu lagi yang ketiga tu saya letak juga dalam bentuk PowerPoint supaya kita boleh akses format SVG. So SVG ni user tak akan ada masalah lah kalau nak print banner yang besar ke, boleh tarik sebesar-besarnya, dia tak akan pecah. So kita buat 3 version tu lah. So bila kita tahu pasal merge shape ni, dia membolehkan kita buat perkara-perkara tadi. Kita boleh buat satu gambar tu dalam SVG yang akan menyebabkan kita tidak akan mengalami masalah untuk gambar pecah. Tapi dia memang take time sedikit lah yang nombor 7 ni. Saya rasa saya tak nak cerita sekarang lah. Kalau ada interested, saya akan record je, dan kalau ada interested boleh tariklah slider recording tu pergi ke tip yang ke-7. Okay. Eyedropper pun sama. Eyedropper ni best kalau saya nak cerita sekali dengan merge shape. Okay. Cropping image nombor 9. Okay, sebenarnya saya ada 20 tip sebenarnya. Tapi saya rasa mungkin orang tak guna sangat kot. Tapi tak perlu nak ceritakan. Saya buat sampai nombor 9 je lah. Saya simpan dulu. Mungkin ada yang nanti kalau ada sesi lagi kita akan share lah. Mungkin benda tu lebih kepada grafik lah. Kalau nak design from scratch ke, ada banyak lagi benda yang boleh dikongsikan. Okay, saya nak cerita sikit lagi pasal cropping image. Okay, cropping image ni kita bila mengajarkan kita banyak menggunakan gambar kan. Kita nak fokus gambar yang mana, nak cerita kepada student yang mana. Amat elok lah kalau kita boleh kita tahu guna cropping image ni. Contohnya kan secara ringkas lah, yang ringkas, yang basic cropping ni, saya nak fokus bahagian rock ni, batu ni kan. Double click dia akan keluar this one, format picture. Kita tekan crop, saya boleh turunkan ke bawah, yang ni naikkan ke atas, okay, yang ni ke kanan, yang ni ke kiri. Okay, and then lepas dah siap crop, saya klik keluar. So saya akan dapat image ni saja. Saya nak fokus yang ni lah. Nak fokus crop yang ni. Okay. So kalau double klik sekali lagi, pergi dekat crop ni, dia akan keluar balik image yang asal. Dia masih lagi simpan yang belum kita crop tu. Okay, yang belum kita crop tu masih lagi kita simpan. Okay. Okay. So ni basic crop. Banyak lagi crop kat sini. Kita nak crop dalam bentuk square kan. Okay. Square ni 1:1 maksudnya
panjang dengan lebar, tinggi dengan lebar tu dia akan jadi sama. Saya tekan satu-satu, dia akan automatic lah dia buat macam ni. Ni bila square ni sesuai lah untuk post, contohnya macam dekat Instagram kan, Instagram dia nak bentuk yang square macam ni. Okay, tu basic about crop. Saya cuma nak tunjukkan pasal this one. Okay, crop ni banyak kita boleh guna bila kita guna bersama-sama dengan apa ni merge shape tadi yang saya skip tadi. Okay, saya besarkan sikit. Okay, ni poster yang kita guna untuk ni kan dekat Facebook, dekat Instagram kita kan. Okay, this one, okay, saya tak ada gambar apa ni logo-logo TikTok, logo Facebook, Instagram. Saya tak ada yang bentuk dipotong cantik bulat tu lah. Okay, so saya jumpa dekat internet macam ni. Saya jumpa macam ni. So saya perlu cut lah dia kan. Saya perlu cut dia, pastikan bulatan tu cantik, baru saya boleh masukkan dekat dalam poster ni. So saya cari je image yang mengandungi logo-logo bulat ni. So apa saya buat, saya nak macam mana saya cara crop. Okay, pergi dekat insert. Saya besarkan sikit Okay, pukul 5 dah. Okay, insert. Pergi dekat shape Pergi dekat shape. Pilih bulat lah sebab kita nak crop ikon-ikon ni dalam bentuk bulatan. Tekan oval. Okay. Okay, so saya buat bulatan ni. Okay, bulatan ni sama macam sini kan. Okay, mungkin boleh boleh buat transparentkan sikit supaya bila saya letak ni saya nampak lagi gambar TikTok ni kan. Saya transparentkan sikit lah. Okay, right click. Pergi dekat format shape. Okay, and then pergi dekat transparency. Kurangkan sikit transparency dia. Okay, supayanya bila saya letak ni saya tahu dia ngam-ngam kat mana kan. Okay, lepas tu saya besarkan sikit kan. Saya besarkan sikit, adjust lah balik. Okay, dia dah masuk cantik elok dah. Tu kita punya pisau lah. Nak potong bulat. Shape tu kita boleh guna sebagai pisau kita lah. Tu je. Okay, right click. Copy. Paste yang tempat lain pula. Tak kat Facebook. Okay, copy dua ni. Paste. Okay, kita letak dekat Instagram dengan Twitter. Okay. So kita nak cut dia nicely lah seperti bentuk ni kan. Okay, ni kalau bentuk bulat lah. Kalau bentuk lain, kita kena pilih insert. Shape yang lain. Dia ada banyak-banyak jenis shape kan. Okay, sekarang kita nak jadikan apa yang kita masuk yang bulat-bulat tu tadi sebagai pisau kita untuk potong gambar ni lah. Okay, jadi kita klik dulu gambar yang kat luar ni. Klik gambar kat luar dulu. Lepas tu baru klik gambar-gambar yang ada bulatan-bulatan tadi. Ada 4 bulatan tu. Tekan control dan hold. Okay, klik. Okay, saya ulang balik Mula-mula sekali kena klik pada gambar belakang ni dulu. Lepas tu tekan control, baru tekan benda lah. Pisau kita, baru kita tekan pisau kita. Shape tu seolah-olah macam pisau lah. Lepas tu kita pergi dekat shape format. Pergi dekat merge shape. Merge shape yang saya skip tadi. Okay, saya skip sebab ada sebab lah, sebab cerita dia panjang. Tapi bila nak cerita pasal crop ni dia ringkas je. Tekan merge shape. Lepas tu tekan fragment. Fragment, kita fragmentkan. Sekarang saya gerakkan di semua kan. Bila saya gerakkan dia dah terpisah lah daripada mak dia ni. Dah terpisah dah. Dia dah jadi gambar-gambar yang individu, berasingan. Ni satu gambar, ni satu gambar, ni satu gambar. Okay. So ni ambil lah semua ni. Cut. Masuklah dekat dalam ni. Cuma ni dah tak buang habis kan. Okay, klik semua. Dan saya cuba resizekan lah. Okay. So saya letaklah Twitter ke, Instagram ke, Facebook ke. Okay, lepas tu kita boleh save lah benda ni. Boleh save sebagai satu gambar. Highlight semua.
highlightkan semua sekali dengan gambar belakang ni, right click, save as picture. Okay. Okay, saya letak dekat desktop. Ni nama dia EEEE. Okay. Bila buka balik EEEE ni, dah jadi macam ni lah. Dia dah jadi gambar lah. Okay. Yang lamanya dekat bahagian sinilah mesin ni saya skip lah dulu. Saya buat recording lah. Kalau siapa-siapa berminat lah. Siapa-siapa berminat untuk melukis menggunakan PowerPoint. PowerPoint ni software yang user friendly juga untuk kita melukis sebenarnya. Melukis SVG. Nak lukis gambar yang bila dibesarkan dia tak pecah. Okay, so saya skip dulu yang shape tadi. Saya record dan saya akan kongsikan. Okay, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada Dr. Muhammad Nazif. Kerana jemputan kita yang kedua pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita di atas perkongsian yang pada saya sangat berguna lah untuk kita semua gunakan bagi tujuan aktiviti-aktiviti tertentu seperti marketing, pengajaran, poster-poster yang kita perlu post di SOCMAT, okay, dan sebagainya lah. Semoga ilmu yang disampaikan mendapat manfaat untuk semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan pada semua rakan-rakan fakulti yang hadir pada hari ini. And mohon semua isi Google Form tu, okay, sebab kita ada sertifikat yang akan diberikan nanti. And saya tahu yang sertifikat yang series yang satu pun belum dapatkan. Sebenarnya dah ada, cuma saya belum forward lagi. Okay. Yang kedua ni akan diberikan juga. Okay. Itu sahaja untuk hari ini sebab dah pukul 5 dah. Okay, kita stop dekat sini. So saya sudahi program kita ini dengan tasbih kafara dan juga surah Al-Nas. Terima kasih semua.